Terima kasih pengerusi majlis. Yang berhormat Tuan Papa Raidu Anak Laki Weraman, Esko Sumber Manusia Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor Darul Ihsan. Yang berhormat ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri yang berusaha, Senator W.B. Saraswati, Menteri Timbalan Menteri di bawah Kerajaan Padani, yang berbahagia Datuk Johari bin Anwar, Timbalan Setusa Kerajaan Negeri, merangkap pengerusi atau pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor. Yang berhormat Tuan Weraman, Tuan Ganapati Rao Anak Laki Weraman, Ahli Parlimen Kelang, ahli-ahli majlis, ketua-ketua komuniti masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk manda yang dipertua pihak berkuasa tempatan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Saudara-saudara gile Vanakkam. Marilah kita rakamkan rasa gembira kerana kita dapat berkumpul pada hari ini sekali lagi demi merayakan sambutan perayaan Deepavali peringkat Negeri Selangor tahun 2024 yang sangat bermakna kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat India ataupun berbangsa India yang tinggal di negara dan negeri ini. Sejak 2 minggu yang lalu, saya dapat melihat sahabat-sahabat saya, terutamanya dari keturunan masyarakat India dan beragama Hindu, sedang membuat persiapan rapi bagi menyambut Deepavali yang merupakan antara perayaan yang amat bermakna bagi masyarakat Hindu dan Sikh di seluruh Malaysia. Seperti lazimnya, apabila tiba suatu perayaan, seluruh masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan turut sama-sama memeriahkan dan menyambutnya bersama-sama dengan semangat muhibah. Selepas ini, saya percaya hampir sebulan selepas 31 hari bulan Oktober, saya percaya akan banyak di sana sambutan rumah terbuka Deepavali yang dianjurkan oleh pelbagai agensi, individu, kelompok dan komuniti yang turut disertai oleh masyarakat pelbagai lapisan dan keturunan. Dan sikap ini ataupun budaya ini biasanya ada dalam perayaan-perayaan besar lain seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri maupun sambutan Christmas, hinggakanlah kepada sambutan Tahun Baru Cina yang merupakan antara perayaan-perayaan utama di Malaysia. Inilah contoh bagaimana masyarakat kita saling menghargai, hormat menghormati dan meletakkan penghargaan antara satu sama lain dengan menghormati, memberikan ruang kepada setiap fahaman dan penganut di mana-mana keturunan dan juga mana-mana kefahaman dan juga kepercayaan untuk melaksanakan kepercayaan mereka, tapi dalam masa yang sama mereka bukan hanya menghormati, memberi ruang, memberikan peluang. Sebaliknya, kita juga meraihkan bersama-sama selagi mana ia tidak bertentangan daripada segi kepercayaan masing-masing. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sudah pasti setiap perayaan mempunyai pelbagai keistimewaan, mempunyai pengajaran yang penting. Sebentar tadi Tuan Papa Raidu mengutip dalam mitologi masyarakat India, terutamanya di kawasan selatan India, yang biasanya mengaitkan Deepavali ini sebagai kejayaan Krishna dan pasangannya mengalahkan Naraka dan juga tenteranya daripada Ashura yang telah menculik, bukan saja melakukan kerosakan, melakukan penindasan, tetapi menganiaya kepada kelompok yang lemah. Kalau dalam cerita ataupun dalam cerita mitologi tersebut, 16,000 wanita diculik oleh neraka yang mengakibatkan kesusahan kepada komuniti dan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi Krishna tidak datang berseorangan. Ia datang bersama dengan pasangannya, dengan permaisurinya. Dan dia berjuang bersama-sama dengan
Garuda dan juga bersama-sama dengan burung kesayangan dan pasukannya mengalahkan kesombongan yang dimiliki oleh neraka yang sangat bijak dan kuat. Dan setiap cuma cerita, kalau kita dengar cerita tentang Damasuka dan pelbagai cerita-cerita yang lain, hatta pertarungan di antara Kurawa dan Pandawa di Kurusatri, kita akan melihat bahawa kesombongan daripada mereka yang berkuasa akan menyebabkan berakhirnya pentadbiran dan kerajaan itu dan dirampas daripada satu pihak yang lemah. Kalau dalam Mahabharata, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat lihat bagaimana Pandawa yang telah diasingkan, dijatuhkan daripada kerajaan, ditipu oleh Sangkuni dan juga komplot yang menjatuhkan dia daripada kerajaan. Walaupun yang lakukannya saudaranya dengan kesombongan dan juga dengan penganiayaan, kezaliman yang dilakukan oleh mereka itu, mengakibatkan akhirnya keberkatan tidak ada kepada pentadbiran dan akhirnya jatuh walaupun mempunyai pelbagai kesaktian ataupun kekuasaannya. Ini memberi peringatan kepada kita supaya kita dapat menjaga semua pihak, supaya kita dapat memastikan semua masyarakat dapat dilayan dengan baik. Tadi Yang Berhormat Tuan Papa Raidu sebutkan, dalam tempoh sejak 2009 sampai sekarang, lebih 26 juta kita belanjakan untuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil. Tidak cukup dengan tersebut, semenjak daripada tahun 2013, begitu ramai anak-anak pekerja ladang telah kita bantu, seorang RM300 untuk tambang bas sekolah. Keseluruhan perbelanjaan sejak 2013 yang dimulakan oleh YB Ganapati Rao pada ketika itu, kita berbelanja lebih 7.877 juta ringgit secara keseluruhan untuk membantu anak-anak pekerja ladang, terutamanya daripada komuniti masyarakat India, dapat secara lebih mudah pergi ke sekolah. Dan ini cara dan pendekatan kita, kerana kita melihat setiap kelompok masyarakat mempunyai keperluan-keperluannya, memerlukan sokongan-sokongan tertentu. Untuk masyarakat Tionghoa, kita tidak lupa ada keperluan-keperluan tertentu, antaranya menambah untuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina Menengah. Dan itu telah kita lakukan dan kita telah laksanakan melalui penyerahan ataupun pemberian tanah kepada sekolah jenis kebangsaan Penghua. Dan manakala masyarakat India memerlukan sokongan yang lain, kita lihat ada keperluan bantuan pelajaran, kita lihat ada keperluan menambah infrastruktur, dan juga kita ada keperluan untuk membantu membawa mereka ke sekolah. Kadang-kadang ada budaya-budaya serta elemen-elemen negatif yang masih ada di sekitar yang mengajak untuk anak-anak ini tidak bersekolah. Kerajaan negeri sentiasa mengambil kira pendidikan sebagai sumber penting untuk melaksanakan pembangunan di dalam negara dan negeri kita. Dan dalam melaksanakan perubahan, pendidikanlah yang menjadi inti dan elemen penting. Sebab itu ketika ditemu ramah oleh beberapa media sebelum pilihan raya yang lepas, saya sebutkan apa beza kerajaan perpaduan di negeri Selangor dalam tawaran kita. Betul kita ingin membawa pelaburan, betul kita ingin membawa banyak peluang pekerjaan, tetapi inti penting yang kita bezakan, kita sediakan dengan peluang pendidikan, ataupun kita mengajak pelabur-pelabur datang dengan peluang-peluang pendidikan. Kita laksanakan ekosistem teknikal dan vokasional. Ada program khas yang bawa masyarakat-masyarakat India terutamanya untuk dibantu daripada segi teknikal dan vokasional di STDC selama beberapa tahun. Dan ini secara berterusan kita lakukan pada hari ini demi memastikan masyarakat India di pelbagai kelompok dan golongan terus mendapat pembelaan. Rumah-rumah ibadah yang pernah menjadi suatu isu yang besar semenjak tahun 2008 telah berjaya kita muktamadkan
melalui Jawatankuasa Lima Agama ataupun LIMAS. Hari ini kita tidak mendengar perbalahan tentang hak tentang tanah-tanah kuil di dalam negeri Selangor, kerana dasar kita sejak 2008-2009, mana-mana rumah agama ataupun tempat beribadat, semua kelompok kita akan putihkan dan laksanakan proses memberikan hak kepada mereka. Tidak kira masyarakat India, Cina dan sudah pasti Islam dengan konsep wakaf yang ada di dalam sistem perekonomian dan sistem kedudukan rumah-rumah ibadah. Sebab itulah negeri ini dapat terus berkembang. Negeri ini dapat terus mekar. Tahun ini sampai bulan 6 2024, Kerajaan Negeri Selangor ataupun Selangor telah berjaya menarik pelaburan 35 bilion ringgit Malaysia. Dan ini merupakan satu pencapaian yang baik kerana kita baru setengah tahun. Sasaran kita pada tahun ini adalah pada sekitar 45 hingga 55 bilion. Dan Alhamdulillah, dengan sebab peluang ekonomi yang banyak, kegiatan ekonomi yang bertambah baik, kita juga dapat mencapai kutipan hasil kita lebih awal. Sampai ke bulan 10 tahun ini, kita sasarkan pendapatan kita lebih kurang 2.2 bilion. Report yang saya dapat beberapa minggu yang lepas, kita telah melepasi angka 2.2 bilion, iaitu pencapaian mendapatkan hasil yang baik daripada kerajaan dan semuanya. Justru saya menyeru semangat Deepavali, yang mana semangat bagaimana untuk kita melakukan perubahan. Krishna tidak pergi berseorangan, dia pergi dengan pasangannya, dengan pemaisurinya. Walaupun pemaisurinya seorang wanita, sudah pasti, tetapi ia tidak memandang wanita itu sebagai kelemahan. Dia juga mengajak pasukannya untuk bertempur dengan neraka yang sangat kuat dan sangat sakti. Sebab itu, perpaduan akan mampu mengalahkan kejahatan sebagaimana kuat sekali manapun kejahatan itu. Semangat yang cekal serta pemurnian jiwa yang kukuh akan membantu kita mencapai kemenangan kita bersama-sama. Dan pengajaran itu saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat negeri Selangor, tidak kira Melayu, Cina, India. Dalam konteks ini, di hadapan saya terutamanya keturunan masyarakat India yang ada di depan ini, marilah bersama-sama dengan hasrat kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam meneruskan bakti dan juga meneruskan perubahan dan juga kemajuan yang ada di negeri dan negara kita. Baru-baru ini di peringkat persekutuan, Perdana Menteri baru saja membentangkan belanjawan lebih 400 bilion ringgit Malaysia. Dan ini adalah antara belanjawan terbesar yang dibuat oleh kerajaan persekutuan setelah kerajaan persekutuan mencatatkan jumlah hasil yang lebih daripada apa yang didapat pada tahun 2023. Pada masa yang sama, kita juga percaya dan yakin bahawa pertumbuhan kita bertambah baik. Bank Dunia mencatatkan ataupun melaporkan kita hanya berkembang 4.2, 4.3. Dalam beberapa minggu yang lepas, kita telah mencatatkan lebih daripada 5% pertumbuhan, dan ini sekaligus tanda bahawa ekonomi kita semakin pulih dengan kerangka ekonomi madani yang dibawa oleh Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri terangkan bahawa pada ketika ini bukan cita-cita kita nak bina bangunan paling tinggi, bangunan paling hebat, bangunan paling mencakar langit, ataupun bangunan paling kukuh yang ada di Kuala Lumpur ataupun di mana-mana bandar. Tapi Perdana Menteri menambah peruntukan untuk rakyat. 64 bilion untuk pendidikan, 1 bilion untuk pembangunan di kampung-kampung, 600 juta untuk pembangunan di seluruh kampung di seluruh negara, 100 juta untuk universiti, 100 juta untuk komuniti sama ada di KRT dan kawasan-kawasan sekitarnya. Meningkatkan sumbangan tunai rahmah daripada lebih 3,000 lebih kepada 4,600, peningkatan yang sangat tinggi, dan keseluruhan 13 bilion peruntukan untuk terus kepada rakyat setelah kita berjaya mensasarkan subsidi
ataupun menjaga subsidi kepada mereka yang sewajarnya diberikan. Inilah yang sedang dilakukan di negeri dan persekutuan. Subsidi, bantuan, sokongan diberikan kepada mereka yang memerlukan. Kita kenal pasti siapa yang miskin. Dalam kategori miskin tegar, negeri persekutuan timbang bagaimana kita keluarkan dia daripada miskin tegar. Saya tak sebut, kita dah hapuskan semua. Ya, kita hapuskan semua berdasarkan angka pada tahun 2023. Kita akan terus cari tiap-tiap tahun, dapat lagi kita akan pulihkan mereka ini, keluarkan daripada miskin tegar. Dan saya percaya, sejak daripada sejarah Malaysia, kali ini kita beruntung sebab Perdana Menteri dan juga kerajaan pada hari ini bukan saja bangga dengan angka pelaburan besar, bangga dengan pencapaian hasil yang besar, tetapi kita juga berusaha bersungguh-sungguh dan akan rasa sangat bangga dan gembira kalau kita dapat hapuskan kemiskinan yang ada dalam negara dan negeri kita. Sebab itulah, saudara dan kawan-kawan, marilah kita eratkan persefahaman, perpaduan antara kita. Walaupun mungkin kita tak sempurna, mana mungkin kita sempurna, kesempurnaan ini bukan milik manusia, tetapi kita ada komitmen, kita ada will, kita ada iltizam, kita ada cita-cita. Dan cita-cita itu sebahagian telah dilaksanakan dan sebahagian lagi dalam proses untuk kita laksanakan bersama-sama. Sekali lagi saya ingin mengucap terima kasih, tahniah kepada YB Papa Raidu dan semua yang terlibat menjayakan aktiviti dan program ini, sama ada di bawah kelolaan unit perancang ekonomi, Majlis Bandaraya di Raja Kelang, ataupun pejabat tanah dan daerah Kelang, dan semua warga yang dapat berhimpun pada hari ini. Marilah kita jadikan detik-detik penting ini sebagai tanda kita bersepakat, kita bersatu padu untuk sama-sama kita bawa Malaysia dan negeri Selangor ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih cemerlang, dan membawa kejayaan sebagaimana mitologi Hindu yang biasa mengingatkan kita kebenaran, cahaya yang cerah akan menolak kegelapan dan kejahatan yang menyerang kita, walau sebagaimana kejam dan keras pun, dengan syarat kita mempunyai hati yang suci dan kita bersatu padu untuk kejayaan tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih semua. Nandri Vanakam, Happy Deepavali, Deepavali Nal Vatukal.